Salam sejahtera utama TVS bersama saya Sedodawi dan rakan penyampai. Saya Priscilla John, ini antara tajuk-tajuk utama malam ini. Tidak dibenarkan sebarang penganjuran majlis sosial di zon jingga dan merah berikutan adanya peningkatan kes harian. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi mahu peniaga kampung, terutamanya usahawan Dayak, merebut peluang perniagaan yang ditawarkan. Kehadiran udang geragau atau dikenali sebagai bubuk beri pendapatan tambahan kepada nelayan tempatan. Tiada sebarang penganjuran majlis sosial dibenarkan di zon jingga dan merah. Ini berikutan terdapat peningkatan kes harian disebabkan penganjuran majlis sosial seperti kenduri perkahwinan. Dan hari ini saya ingin memberitahu sekali lagi bahawa penganjuran majlis sosial seperti kenduri kedara, upacara pernikahan akan nikah, majlis perkahwinan dan pertunangan, resepsi, majlis akidah, doa selamat, tahlil, sambutan ulang tahun, sambutan hari kelahiran, union, retreat dan lain-lain majlis sosial dibenarkan bagi zon yang berstatus hijau dan kuning dan tidak melebihi 50% dari ruang yang digunakan atau tidak lebih dari 300 peserta. Manakala bagi kawasan merah dan jingga, penganjuran majlis seperti majlis sosial tidak dibenarkan. Sejak awal Januari katanya, sebanyak 59 kluster direkodkan melibatkan majlis sosial di mana pihak berkuasa telah menyaring 71,545 orang dan 7,305 individu didapati positif dengan 40 kematian dicatatkan. Antara kes tertinggi yang telah dilaporkan adalah melalui perhimpunan majlis sosial adalah dari upacara pengkebumian, di mana 8 kluster telah diistirahkan melibatkan 46,856 individu disaring, di mana 3,595 didapati positif dan mengakibatkan 30 kes kematian. Majlis sosial lain seperti majlis perkahwinan, pesta musim perayaan, acara gotong royong, majlis ulang tahun, pesta perpindahan, sabung ayam, di mana 32 kluster telah diistirahkan. 1,928 individu didapati positif dan mengakibatkan 5 kes kematian. Manakala 32 kluster diisytiharkan dengan 1,928 individu didapati positif serta mengakibatkan 5 kes kematian dari majlis sosial lain seperti majlis perkahwinan, pesta musim perayaan, aktiviti gotong royong, majlis ulang tahun, pesta perpindahan dan sabung ayam. Justru orang ramai diingatkan supaya memberi kerjasama dan mengelakkan sebarang perjumpaan beramai-ramai. Sementara itu, Sarawak pada Ahad telah merekodkan 419 kes baru COVID-19 dan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 meningkat kepada 17,554 kes. Seri Aman mencatatkan jumlah kes harian tertinggi dengan 159 kes, diikuti Bintulu 57 kes dan Sibu 54 kes. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medek mahu peniaga, terutamanya usahawan Dayak, merebut peluang perniagaan yang ditawarkan oleh agensi-agensi di bawah kementerian itu. Usahawan-usahawan kecil di setiap daerah atau pedalaman juga perlu berusaha meluaskan perniagaan mereka. Usahawan-usahawan Dayak perlu melalui Dayak Chamber of Commerce and Industry DCCI untuk mendapatkan bantuan serta bimbingan bagaimana untuk meluaskan perniagaan. DCCI atau Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak ditubuhkan pada 2003 sebagai badan yang memainkan peranan dalam mengembangkan aktiviti ekonomi Dayak di Sarawak. Wan Junaidi juga mahu produk-produk yang berpotensi di Sarawak dijadikan franchise serta diperkenalkan di luar dan tidak dihadkan di negeri ini sahaja. Usaha-usaha daripada pihak kementerian dapat dilaksanakan di Sarawak menerusi landasan keusahawanan, koperasi dan franchise untuk membangunkan ekonomi.
Sebanyak 40 unit kanopi Pasar Tani dan 10 buah meja lipat disumbangkan untuk kegunaan peniaga di Pasar Tani Daro. Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Syafiq Ahmad berkata, dengan pelbagai fasiliti perniagaan disediakan, ia akan melonjakkan lagi hasil-hasil tani penduduk di kawasan sekitar. Saya merasa begitu gembira melihat perkembangan pasar tani begitu baik sekali. Kalau kita lihat daripada penubuhan asalnya cuma 15, sekarang ini sudah memiliki 44 gerai keseluruhannya. Dan harapan kita nanti apabila kita mempunyai satu pasar tani, tapak pasar tani yang kekal, maka kita dapat sediakan segala kemudahan yang diperlukan agar ianya memberi keselesaan bukan saja kepada para peserta yang berniaga di pasar tani tetapi juga kepada para pengunjung. Kata Syafiq Ahmad, beliau juga telah memaklumkan kepada pihak majlis daerah supaya menyediakan tempat yang lebih luas dan sesuai untuk pasar tani itu. Dalam pada itu, Syafiq Ahmad juga turut menyeru kepada peniaga di Pasar Tani Daro untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan sepanjang Pasar Tani itu beroperasi. Pasar Tani Daro adalah kawasan popular sebagai tempat yang dikunjungi oleh masyarakat setempat. Ia merupakan tempat bagi masyarakat setempat mendapati hasil-hasil tani yang ada di kawasan berkenaan. Walaupun bermusim, kehadiran udang geragau atau dikenali sebagai bubuk dalam kalangan masyarakat tempatan memberi pendapatan tambahan kepada nelayan. Nelayan sekitar Bandaraya Bintulu dan kawasan berhampiran pastinya tidak melepaskan peluang menangkap dan menjual bubuk setiap kali tiba musimnya. Ini berikutan permintaannya yang sentiasa tinggi. Kemeriahan pesta bubuk dilihat masih lagi terasa meskipun sudah sebulan lebih ia membuat kemunculannya. Istimewanya bubuk kali ini hadir dengan lebih lama selain ditawarkan dengan harga yang sedikit murah jika dibandingkan dengan musim terdahulu. Tahun tu ada okey sikit, Alhamdulillah. Ada banyak kawan-kawan bubuk yang besar. And then pembeli pun agak ramai. Tapi mau jaga jarak lah sikit. Kan kita masih dalam keadaan SOP. Pembeli pun kita pun mengikut harga-harga yang berpatutan lah untuk tidaknya. Ada lama sikit lah bubuk tahun tu. Banyak orang beli tapi dia tu murah lah. Mudah. Dia tu kadang RM10 sekantang. Lagi bisa inu murah nanti subak. Mau subak. Labang kena lama aja musim bubuk tahunnya subak. Tahun tu bayu lah. Lama lah. Lama guys. Tahun yang subak nadai. Selain dijadikan belacan atau cencalu, bubuk sering dijadikan bahan campuran dalam masakan seperti mi dan nasi goreng serta sayur. Malah keenakannya turut terselah apabila dibuat cucur untuk sarapan pagi maupun minum petang. Mula-mula bisik mah mimit lah tapi dia tahu dah okey garga. Bisik gemeli mimit ya ke murah tau. Selain dari belacan bisik ngagak encalo, bubuk rangkai. Terletak kira-kira 110 km dari muka Pantai Kuala Matu atau sinonim dengan panggilan Abakalah dilihat berpotensi menjadi salah satu tarikan baru di wilayah tengah Sarawak. Sebelum ini, Pantai Kuala Matu kurang dikenali berikutan masalah perhubungan. Namun selepas kerajaan membina prasarana asas seperti jalan raya, Pantai Kuala Matu semakin menjadi tumpuan terutamanya pada setiap cuti hujung minggu. Kewujudan gerai yang menyediakan aneka jualan bukan sahaja menghidupkan suasana pantai tetapi juga berjaya menarik kehadiran pengunjung. Menerusi tinjauan TVS, salah seorang pengunjung Kamsinah Narudin setuju Pantai Kuala Matu harus dipromosikan sebagai salah satu destinasi pelancongan menarik di Sarawak. Saya dengan keluarga saya dan yang lain-lain tu dengan kawan-kawan selalu berkunjung ke tepi Pantai Kuala Matu. Dari di situ kita boleh naik alam, boleh tepi pantai tu boleh dipromot ke tengah untuk fantasi tempat pelancongan di bandar-bandar lah macam dari mana-mana pihak. Memang tempat tu sesuai anginnya, angin pun ada, sidak berniaga pun ada. Senada dengannya, Hafizah Amir turut mencadangkan Pantai Kuala Matu terus dibangunkan supaya akan lebih dikenali.
Banyak orang si tahu pasal pantai Abakalah tu. Setidaknya tahu pantai Belawai, pantai di Kuching, pantai di Kabong. Mun orang nak tahu, Citok pun di Matu Daro pun ada juga pantai yang sama cantiknya macam pantai di pantai lain lah. Sementara itu, penghulu Kuala Matu, Laililan Sabeli berkata, Pantai Kuala Matu sememangnya mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Namun, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dan dibangunkan. Langkah itu katanya bertujuan menarik lebih ramai pengunjung ke kawasan berkenaan, seterusnya menjadikan Pantai Kuala Matu sebagai pusat peranginan terkemuka di wilayah tengah suatu hari kelak. Ini tiap-tiap hujung minggu memang ramai pengunjung datang dari pelosok kawasan Matu ini. Tidak pantai lain yang ada di kawasan Matu ini. Cuma di Kuala Matu saja ada pantai yang sesuai untuk dikunjung oleh pelosok kawasan Matu ini. Dan juga daripada pengunjung datang dari luar. Saya harap pantai ini diterapkan sebaik-baiknya. Tambahnya, pembukaan Pantai Kuala Matu juga dikatakan mampu menjana pendapatan khususnya kepada para peniaga tempatan. Saya pun sangat gembira kena menambahkan pendapatan mereka dan bukan saja menambah pendapatan mereka tapi untuk menyelesaikan masalah pantai ini. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan dalam siri lawatan kerja ke Kuala Matu baru-baru ini berkata, kerja pembinaan benteng bagi mengelakkan hakisan pantai turut akan bermula tidak lama lagi. Projek yang menelan kos 8.8 juta ringgit itu merupakan fasa pertama pembangunan untuk mengindahkan pantai berkenaan. Perkembangan seterusnya. Semua sekolah rendah dan menengah di daerah Sibu akan memulakan sistem penggiliran kelas bermula esok bagi mengekang penularan COVID-19 di sekolah. Langkah itu dibuat setelah mengambil kira faktor keselamatan dan kesesakan pelajar ketika berada di sekolah. Bagi sekolah rendah tahun 4, 5 dan 6, murid akan memulakan persekolahan pada Isnin, Rabu dan Jumaat, manakala murid prasekolah tahun 1, 2 dan 3 bersekolah pada Selasa dan Khamis. Sementara itu, bagi sekolah menengah pula, pelajar tingkatan 4 hingga 6 akan hadir seperti biasa. Pelajar kelas peralihan dan tingkatan 3 akan ke sekolah pada minggu pertama dan ketiga, manakala pelajar tingkatan 1 dan 2 pada minggu kedua dan keempat. Pada hari pelajar tidak ke sekolah, mereka akan mengikuti sesi pembelajaran melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Seramai 223 calon di Bandar Sibu yang tidak dapat menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM baru-baru ini disebabkan COVID-19 akan menduduki peperiksaan tersebut melalui penjadualan semula pada 6 hingga 23 April depan. Sementara itu, prosedur operasi standard SOP yang diperketatkan oleh pihak sekolah perlu dipatuhi apabila pembukaan semula sekolah-sekolah rendah di Miri bermula. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata penangguhan sekolah selama seminggu sebelum ini berikutan peningkatan kes COVID-19 di daerah berkenaan. I was asking them about the SOP. So they must have enhanced SOP. So now they have come up with really proper SOP. They have come up with 3 models for the school to follow. Those big schools, they go on rotation and go to school. For example, Form 1 and Form 2 classes, maybe they go twice a week. Beliau turut menasihatkan semua ibu bapa untuk sentiasa memberi kerjasama selain mematuhi SOP yang telah digariskan. Now the proper SOP, what is most important is that we need the cooperation of everyone. The school, the education department has that proper SOP. What is most important is compliance. We need parents cooperation, and parents if the children, any of the children got any symptom, please do not send them to school. Kerajaan sudah bersedia dengan pelan sokongan sekiranya jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 memutuskan vaksin AstraZeneca tidak sesuai digunakan di Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata pakar tempatan akan bermesyuarat bagi menganalisis lebih lanjut data klinikal vaksin AstraZeneca.
Ini susulan laporan mengenai kesan sampingan vaksin itu di United Kingdom. Kumpulan pakar tempatan juga sedang mengikuti dekat perkembangan vaksin AstraZeneca. Data berkenaan dan apa sahaja keputusan berkenaan dengan penggunaan vaksin AstraZeneca akan dimaklum kemudian. Mengulas lanjut, beberapa pelan sokongan sudah dilihat termasuk tawaran dos tambahan daripada Pfizer-BioNTech. Malaysia terima tawaran daripada Pfizer untuk tambah 12.8 juta dos kepada apa yang sudah ditempah kira-kira 32 juta dos. Kerajaan juga masih lagi sedang berunding dengan Novavax dan beberapa vaksin lain yang belum masuk pasaran. Pada Sabtu, Badan Kawal Selia Perubatan United Kingdom mengesahkan 7 daripada 30 individu mengalami pembekuan darah selepas menerima suntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca meninggal dunia. Kenyataan berhubung kes kematian itu dikeluarkan selepas beberapa negara Eropah mengambil keputusan menghentikan sementara suntikan vaksin AstraZeneca. Bagaimanapun, masyarakat tidak perlu bimbang, berikutan Malaysia belum lagi menerima penghantaran vaksin AstraZeneca. Mengikut jadual, vaksin AstraZeneca akan mula dihantar ke Malaysia pada Mei ini. Mengambil inisiatif membuka kuantum pendaftaran untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Itu antara usaha yang dilaksanakan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri untuk menarik lebih ramai lagi masyarakat mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Ini kerana di Miri pendaftaran setakat ini tidak mencapai lebih 50%. Seperti mana kita sedia maklum bahawa kerajaan dan sekarang pun menakar semua rakyat umur 18 ke atas untuk vaksinasi COVID-19 ini. Jadi kita berharaplah rakyat sekalian akan mendaftar untuk vaksinasi ini dengan secepat mungkin. Di Miri, kawasan Miri di sini, sehingga hari ini hanya kita mencapai lebih 50%. Yang antara terkini yang saya dapat yang lebih 50%. Adalah menjadi harapannya jumlah yang mendaftar akan mencapai sekitar 70% bagi memastikan kesejahteraan diri dan keluarga sekaligus negara mampu mencapai imuniti kelompok. Kita berharaplah kita dapat mencapai sekurang-kurangnya 70% ke atas mereka yang layak mendapat vaksinasi ini. Lebih banyak, lebih baiklah. Kerana hanya dengan ada bilangan besar rakyat kita yang berumur 18 ke atas yang dapat vaksinasi, barulah kita dapat apa dikatakan herd immunity supaya kita boleh kawal COVID-19 ini. Sementara itu, rata-rata penduduk turut menarik nafas lega kerana adanya kemudahan untuk mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin. Ia sedikit sebanyak membantu mereka yang kurang fasih dengan penggunaan teknologi seperti aplikasi MySejahtera. Vaccine is going on manually here. There's a lot of people that who are not able to register using MySejahtera, or they are still cat seeker. At least they are helpful from GBN and all this. And we are hoping that after the vaccine, then our economy will be improved and everybody can live on a normal life. Apa yang penting menerusi vaksin, perjalanan rentas negeri dan daerah diharap akan dipermudahkan. Jadi semua kawan dari macam perintah yang tolong layak kasih injection ni, maka kita pun kasih tinggal sihat, kasih kita orang sihat, mau jalan pergi mana pun senang. Kalau tidak mau injection, yang kita buat susah. Kalau kita Hampir beberapa bulan tidak beroperasi, kini pusat hiburan seperti pusat karaoke dibuka semula. Bangkit semula dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Celestia Safian ada laporannya. Penutupan pusat karaoke sangat dirasai pengusahanya kerana mereka masih perlu membayar sewa bulanan. Apabila kebenaran telah diberikan, pelbagai persediaan dilakukan seperti membuat pembersihan dan mensanitasi di setiap sudut premis. Para pekerja termasuk majikan turut diarahkan untuk menjalani ujian calitan terlebih dahulu. Ini semua dilakukan bagi memberi jaminan dan usaha membendung penyebaran COVID-19.
Suruh staff pergi buat swab test and then hantar itu report yang staff swab test punya report pergi to the related government department, and then we also ask staff to stand by when 27 March when once kita orang dapat itu approval letter from the government, kita orang terus operasi lah. Bagi mengelakkan kesesakan di premis berkenaan, para pelanggan digalakkan untuk membuat tempahan terlebih dahulu. Di pusat karaoke ini terdapat 45 buah bilik disediakan. Jumlah pelanggan di setiap bilik adalah bergantung kepada kapasiti ruangnya. Untuk mematuhi SOP, bilik yang paling besar hanya boleh memuatkan sehingga 14 orang. Tidak seperti sebelumnya di mana bilik tersebut boleh memuatkan sehingga 30 orang dalam satu-satu masa. Okey, setiap bilik kami orang mempunyai limit yang tertentu. Okey, ada bilik untuk 3 orang, 2 orang, 5 orang dan paling besar untuk 14 orang. 10 orang pun dapat masuk tapi paling besar memang untuk 14 orang lah. 45 bilik. Bilik paling besar dapat masuk 14 orang, ada satu saja. Untuk 10 orang tidak banyak tapi ada 4 ke 5 macam tu lah. Sementara itu, para pelanggan juga tidak rasa terbeban dengan SOP yang disediakan. Pandangan kami tentang SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kita yang sangat bagus and yang melindungi semua kita daripada penyakit yang semakin berleluasa. Bukan situ saja, kita pun tahunya pun merebak ke seluruh dunia lah, and bagi kami benda tu yang sangat bagus and kita jaga kita. Pembukaan semula pusat hiburan seperti pusat karaoke bukan sahaja ibarat sinar bagi pengusahanya, bahkan ia adalah peluang yang ditunggu para pelanggan untuk berhibur bersama keluarga dan juga sahabat handai. Ingat, berhibur itu boleh, namun patuhi SOP yang ditetapkan. Laporan Selesa Safian bersama jurukamera Zain Hashim, TVS Kuching. Keputusan untuk membenarkan Bazar Ramadan beroperasi tahun ini telah membuka ruang khususnya kepada para peniaga. Namun di Sibu, apa yang menjadi kebimbangan adalah tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP memandangkan angka harian COVID-19 yang dicatatkan di daerah berkenaan masih tinggi. Terdahulu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS menegaskan premis-premis termasuk para peniaga yang ingin memulakan operasi dikehendaki untuk menjalani ujian calitan bagi mengekang penularan di kawasan berkenaan. Bagi Latifah Talib, sebagai peniaga, mereka tiada pilihan selain patuh kepada SOP yang diberikan untuk kebaikan bersama. Terpaksa patuh demi kesihatan semua, demi kebaikan semua. Kalau patuh lah, ikut aja lah SOP si susah nak. SOP-nya senang je, kita ikut aja lah. Macam Bazar Ramadan, hanya the first kalinya perlu swab test. Lepasnya medical check up, injection typhoid. Lepasnya kebersihan lah, macam pakai apron. Tapi rasa-rasa tahu untuk disuruh pakai sarung tangan ni dah lah. Apron, pakai buang lah. Macam ni lah ceritanya. Tapi belum pasti sikit lah. SOP pun ya lebih penting lah. Asalkan kita selamat lah dari COVID. Macam kami tu saya dah masak. Macam yang dah masak ya mungkin saya akan buat awal di rumah. Sediakan dalam packing dan letak dekat stok. Air pun kami bergantung lah. Biasa mungkin pola balang je ataupun siap packkan terus. Jadi orang datang ambil je. Jadi si perlunya bertunggu lama lah. Manakala bagi Muhammad Khairuddin Dilah pula, SOP dilihat sebagai garis panduan yang amat penting dan mengakui mereka perlu memikirkan cara berniaga yang lebih efektif bagi mengelakkan pelanggan bersesak menunggu giliran membeli. Sementara itu, kebenaran operasi ini juga sedikit sebanyak mendapat reaksi positif penduduk kerana dapat mengembalikan suasana bulan Ramadan yang dirindui. Bagi Nur Akmal Mahmud, pembukaan Bazar Ramadan memudahkan mereka untuk membeli juadah selain menyemarakkan lagi kemeriahan sambutan Aidilfitri. Yalah, baguslah kan, senang kita nak membeli juadah nak. Pasal baru kita dapat rasa kemeriahan kita nak raya. Ya sikit kebimbangan juga, takut orang sini ikut SOP nak. Kita takut jualah wabak tu kan. Walaupun ada vaksin, kita tahu kita belum dapat kan. Ya jelah bimbang SOP ya si dipraktikkan dengan betul. Pertimbangan utama yang paling benar Bazar Ramadan tu kita mesti jaga SOP yang paling benar.
Kena tu kita tahu dah Sibu tu red zone lah, kawasan bahaya. Pertama kali Bandung Walk tu memang ada lah. Jadi kita berhati-hatilah. Tapi kami mintalah Bandung Walk tu supaya diadakan secepat mungkin Bazar Ramadan. Perkembangan sukan, Sarawak United FC kembali meneruskan misi pungutan 3 mata penuh apabila berjaya melakar kemenangan menentang Kelantan United FC ketika berkunjung ke Stadium Sultan Muhammad keempat. Ketua Jurulatih Sarawak United FC E. Elevrasan berkata, aksi tersebut cukup sengit dan mendapat tentangan yang hebat daripada pasukan tuan rumah. Kelantan dekat home perlukan kemenangan. So kita rasa memang kita ada tentangan yang kuat untuk petang ni. Nampak game pun 50-50 lah. Walaupun peluang kita lebih, tapi dalam game-game macam ni, macam mana digunakan peluang lah. So yang peluang kita dapat dari shooting itu satu peluang yang baik lah. Walaupun dua-dua tim pun saya rasa ada juga peluang lah. Kelantan pun ada juga peluang untuk menyamakan, tapi itulah cakap game-game ini terlalu tight. Sarawak United FC berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-37 perlawanan menerusi pemain import Korea Selatan Lee Chang-hun apabila rembatan kencang jarak jauhnya berjaya membolosi gawang pasukan tuan rumah. Jaringan 1-0 itu kekal hingga ke whistle penamat. Sarawak United FC kini berada di kedudukan kedua carta Liga Perdana dengan pungutan 13 mata. Baiklah, sekian saja utama buat masa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Priscilla John. Dan saya Sedawi. Selamat malam.